A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa khabar senang penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua ada semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah syukur pada pagi ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru kembali bersiaran bagi edisi Rabu 2 Mac 2022 bersamaan dengan 28 Rejab 1443 Hijri. Dan tajuk yang cukup menarik untuk sama-sama kita bincangkan, kita perkatakan pada pagi ini, iaitu dalam bab fiqh alkohol dalam makanan. Alkohol dalam makanan, bagaimanakah fatwa dan juga bagaimanakah hukum hakam berkenaan dengan masalah alkohol dalam makanan ini. InsyaAllah kita akan bicarakan pada pagi ini. Dan sebagaimana biasa, kita bawakan ke studio bintang ilmuwan yang berbahagia, Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ceria seperti sedia kala Ustaz. Dan sebagaimana biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkenaan topik kita alkohol dalam makanan pada pagi ini. Bagi anda yang ingin mengajukan soalan, boleh hubungi kami menerusi 1-800-88-1677 menerusi talian bebas tol yang kami sediakan. Dan juga paling mudah, terus sahaja tinggalkan kemusykilan anda, soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jalankan tanggungjawab bagi yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi. Bantu sama-sama kita sebar luaskan siaran kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan sebagaimana biasa, Fadil Ustaz, kita juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, untuk permulaan topik pada pagi ini dalam bab fiqh alkohol dalam makanan, sebagai mukadimah saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan Dai Anas menemani pada pagi ini. Masya-Allah, alhamdulillah. Kemudian sedang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di kalangan ahli keluarga dan sebagainya ataupun tengah kuarantin. Jadi mudah-mudahan Allah beri kebaikan, kesembuhan segera, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan, tambahkan lagi kesabaran dan juga kebaikan berkat kepada kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rab. Baik, jadi alhamdulillah tajuk kita hari ini merupakan tajuk yang fiqh dan sains. Dia ada fiqh dan juga sains dekat situ, dan dia sebenarnya kena sinergi lah, kena sebati daripada sudut hukumnya dan juga daripada sudut pandangan dan juga pendapat pakar-pakar yang ada insya-Allah. Baik, jadi bila kita berbincang tentang alkohol ni, ramai orang dia terkeliru sikit. Dia kata alkohol itu adalah arak. Kan, arak itu adalah alkohol. Dia sebenarnya kalau tengok daripada sudut proses seakan sama, tapi daripada sudut natijah dan cara mereka menghasilkannya itu adalah berbeza. Itu daripada sudut dia punya konsep asas. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, ini yang biasa orang takutlah berkait dengan arak. Allah nyatakan dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-90, Allah menyatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah menyatakan bahawa arak, kemudian juga judi, kemudian bertenun nasib dengan anak panah dan juga memberi makan bahala adalah salah satu daripada perbuatan yang kotor ataupun jijik. Dan kemudian Allah menyatakan fajtanibu.
Fajtanibu ni maksudnya sikit ke banyak ke kamu kena jauhi. Tinggalkan. Berapa peratus ke apa ke tetap kamu kena jauhi. Dan kemudian mudah-mudahan dengan sebab itu Allah memberikan kejayaan, iaitulah juga kejayaan dunia dan juga akhirat, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, daripada ayat ini sebenarnya dia ada sikit-sikit perbincangan berkaitan dengan alkohol dan juga berkaitan dengan apa yang kita katakan secara umumnya bahan-bahan ataupun kandungan, jenis-jenisnya dan sebagainya. Dan kemudian bila kita berbincang tentang alkohol ni, adakah berbeza dengan arak? Sebenarnya alkohol ni dia macam satu keluarga besar. Dia punya asas dia One big family lah. Big family kan. Jadi bawah dia tu nak menentukan halal haram tu nak tengok natijah dia. Kalau mana asalnya melalui proses pembuatan arak yang dipanggil sebagai fermentasi ataupun istilahnya juga kita panggil penapaian. Apa benda tu payah juga nak faham tu. Ceritanya pemeraman lah. Peram ataupun simpan dan kemudian natijah tu akhirnya untuk menjadikan dia bahan-bahan yang memabukkan. Maka keluarga tu bawah alkohol tu dipanggil arak. Kemudian bawah alkohol ni pula ada pula dia banyak pula jenis dia, ada etanol, ada metanol, ada semua tu tol-tol dan sebagainya kan. Jadi semua istilah-istilah itu dia ada kegunaan masing-masing. Dan tak semua kita kata setiap kali di bawah tu ada saja perbincangan berkaitan dengan alkohol tentu terus jadi haram. Tak. Dia ada dia punya proses, ada peringkat, ada natijah, ada bahan-bahan tertentu, ada cara dan kaedah yang akhirnya akan memberi keputusan sama ada dia halal ataupun haram. Dan kemudian apakah yang menimbulkan polemik? Ni pun kita nak bincang juga kan. Biasanya ialah pertama sekali daripada sudut fatwa itu sendiri. Kalau kita tengok antara yang paling awal mengeluarkan fatwa ni adalah Johor. Johor menetapkan kandungan alkohol maksudnya dalam kita punya makanan ni yang diproses lah, yang secara industri. Industri ni memang secara kita kata perniagaan, bisnes dan sebagainya. Maka Johor menetapkan 0.01%. Kemudian waktu tu Majlis Fatwa pula bersidang. Majlis Fatwa bersidang banyak kali juga. 1984, 1988 tak lahir lagi tu. Kemudian juga pada tahun 2011. Maka semua tu ada keputusan perbincangan dan mereka memutuskan mana-mana makanan ataupun minuman lah secara umumnya yang dia punya proses dia tu kita kata kaedahnya tu adalah untuk apa ni kita kata penyedap dan sebagainya lah. Maka yang tu 1%. Kemudian mana-mana yang digunakan minuman tu utamanya untuk bahan perasa ataupun pewarna secara industri, maka yang tu 0.5% sahaja kandungan yang dibenarkan. Kan, jadi kalau kita tengok itu kemudian pula diikuti oleh Indonesia sama macam kita 1%, Brunei 0%. Maksudnya tak boleh langsung ada kandungan. Ini juga fatwa daripada Kanada dan sebagainya. Dan kemudian ada negeri macam contohnya kita kata Thailand. Thailand letakkan 0.5%. Tak beza kan mana-mana. Jadi kita kata yang ni menimbulkan polemik ni. Berapa peratus sebenarnya? Itu satu. Yang kedua kita akan tengok juga tentang isu sektor pembuatan kek, sektor pembuatan minyak wangi, sektor antaranya juga adalah bila mana minuman itu dihasilkan daripada syarikat Arab. Kan? Itu juga menimbulkan polemik dan apatah lagi juga makanan-makanan kita boleh kata eksotik lah kot. Kan? Ataupun makanan-makanan yang biasa dimakan di Nusantara ni, budu, kicap, kan? Cencaluk kan? Makan kicap? Saya makan. Kicap tu mengandungi 0.01% alkohol. Allah. Haram ke apa? Tu kita kata tu ini perbincangan yang sangat panjang lagi. Kalau sos tomato tu 0.004% alkohol dia. Kan? Tak pernah kaji tu. Tak pernah kaji kan? Makan sedap je. Makan sedap kan. Jadi sebenarnya ada kandungan itu tapi dia ada beberapa faktor. Mungkin secara semula jadi memang dah ada ataupun melalui pembuatan industri. Jadi inilah perbincangan yang sangat panjang sekitar alkohol. Kita kena letak dulu dalam mindset kita, alkohol bukan semuanya haram. Jadi kita kata semua arak mengandungi alkohol, tak semua alkohol itu natijahnya kepada arak. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah, satu penjelasan yang mudah-mudahan mengeluarkan kita daripada kekeliruan selama ini yang kita dengar macam-macam polemik Ustaz dan masya-Allah tabarakallah kita dah pun ada soalan. Yang pertama untuk kita raikan pada pagi ini Ustaz menerusi sahabat Facebook kita Masripah Nur Jama'in yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah tujuan alkohol diletakkan di dalam makanan atau minuman seperti minuman yang mengandungi bahan perisa ataupun bahan pewarna? Mohon pencerahan, terima kasih, biar tahu jangan keliru. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala
Rasulullah. Terima kasih kepada puan yang bertanya, satu soalan yang sangat baik. Antara tujuan utama dia adalah pertama untuk penstabilan. Mungkin dia boleh jadi tahan lama, kemudian juga daripada sudut pewarna ataupun perasa, ataupun dipanggil sebagai dalam istilahnya stabilizer lah, ataupun untuk stabilkan dia daripada sudut mungkin rasanya, daripada sudut dia punya struktur dia dan sebagainya. Baik, jadi daripada sudut asasnya kita kata perkara ini pernah pun berlaku pada zaman Nabi SAW. Cuma kita kena letak dulu perbezaan. Contohlah saya kata daripada sudut alkohol ni sebenarnya dia ada proses. Okey, biasanya kalau kita pergi kepada kilang, betul, ni tuan-tuan kena turun kepada kilang lah buat kajian. Kita jangan duduk senyap-senyap ni kita keluar fatwa sendiri ya. Tak boleh. So bila tengok kilang tu, dia sekurang-kurangnya ada 10 tangki. Jadi 10 tangki ni dia punya proses dia macam mana? Yang pertama sekali dia akan ambil tebu daripada kilang yang pekat tu. Kan dia asalnya nak buat alkohol tu dia adalah daripada tebu ataupun bahan-bahan yang kita kata daripada tumbuh-tumbuhan pun ada. Baik, jadi diambil tu dan kemudian diletak dalam tangki yang pertama. Kemudian dia akan ubah kepada tangki yang kedua, dia buat apa? Dia akan cairkan. Dia cairkan daripada likat dan pekat tadi, dan kemudian pergi pada tangki yang ketiga, dia akan buat apa? Dia akan peramkan dekat situ. Nak peram tu dia kena ada yeast. Yeast ni apa benda pula? Ibu roti. Kan jenis-jenis macam ibu roti lah kita kata kan. Dia untuk jadi dia lebih kembang, lebih banyak dan sebagainya, dan kemudian melalui proses sekitar 24 ke 30 jam dia akan diperam. Lepas diperam tu kemudian dia akan diasinkan pula. Dia punya tadahan apa tangki keempat, tangki kelima, dan kemudian sebenarnya kalau ikut industri punya kehendak dia ada 95% alkohol ataupun 100% alkohol. Dan dia sebenarnya yang paling penting sekali bukan melalui proses pembuatan arak untuk dijadikan arak. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Talhah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mana ada satu orang kita kata sebagai hamba ni, dia ni ada banyak stok stok arak. Kemudian ketika itu Abu Talhah tanya pada Rasulullah, afala aja'altaha khalla, boleh tak aku jadikan dia sebagai cuka? Nabi kata la, tak boleh. Kerana apa? Kerana asasnya daripada arak tiba-tiba nak jadikan cuka secara buatan. Buatan. Sebab dia kalau secara semula jadi daripada arak, daripada anggur jadi arak, kemudian berubah sendiri, sifat sendiri. Dia punya konteks dia punya key dia adalah berubah sendiri. Maka yang tu kita kata cuka apa semua tak ada masalah. Tapi bila mana kita nak buat, kita nak jadikan, kita campur daripada arak tadi, maka yang tu Majlis Fatwa Kebangsaan, mana-mana majlis fatwa pun mengharamkan kerana ada unsur tadi tu. Sebab tu kata kaedah fiqh, ma'adda ila haram fahuwa haram, apa yang nak dibuat tu jalan tu melalui cara yang haram, maka dia punya natijah dia adalah haram. Tapi kalau dia buat tu memang untuk bahan tadi tu, untuk makanan, minuman dicampur dan sebagainya, proses tu bukan untuk buat arak, maka yang itulah Majlis Fatwa mengharuskan. Masya-Allah, tabarakallah, mudah-mudahan menjawab kekeliruan sahabat kita. Dan satu lagi Ustaz, soalan menerusi sahabat Facebook kita juga, Pak Suli Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah penggunaan alkohol pernah dilakukan ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat anbiya yang terdahulu? Biar tahu jangan keliru. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita lah. Terima kasih pada Pak Suramli. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, pertama sekali kita kena tahu asasnya pada zaman Nabi dulu dia ada buat macam peraman. Betul. Contohnya adalah nabith. Nabith ni terkenal sehingga sebagai zaman Rabi'ah, sehingga kepada zaman Waqi' bin Jarrah dan sebagainya, ulama-ulama yang terkemudian mereka memang buat. Maksudnya air anggur tu kurma tu akan diperam semalaman, besoknya tu minum. Jadi para sahabat buat, para tabi'in buat. Jadi sebenarnya dia dah ada tak kandungan alkohol? Kita kata memang ada lah. Jadi proses tu memang berlaku pada zaman Nabi SAW sendiri. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, ni'mal udumu al-idami al-qal. Sebaik-baik makanan itu ataupun sebaik-baik lauk yang ada dekat rumah kamu tu adalah cuka. Kan? Jadi bila sebut tentang cuka tu, maksudnya cuka yang melalui proses yang natural. Disimpan biar je macam tu, tak ada campur apa-apa, tak ada buat arak ke apa. Maka pada waktu tu pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi kalau kita menunjukkan bahawa syariat terdahulu penghasilan bahan peraman
penghasilan bahan yang kita panggil ada sebenarnya kandungan alkohol itu telah pun berlaku, dan dia bukanlah bermaksud digunakan secara perniagaan, industri, tapi kadang-kadang untuk minum sendiri dan sebagainya. Termasuklah sampai ke hari ini kalau kita tengok minuman-minuman tertentu ada kadang-kadang tu yang sebenarnya ada mengandungi alkohol tapi bukan pembuatan itu adalah untuk digunakan sebagai arak ataupun untuk memabukkan. Maka kita kata ada dalam hadis, ada perbincangan secara umumnya yang mana berlaku pada zaman Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allahu Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya, dan bagi Ustaz banyak lagi akan kita bicarakan, soalan untuk kita raikan, tapi kita nak berjeda seketika. Terus setiap menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik fiqh alkohol dalam makanan. Untuk diskusi pagi kita pada hari ini, kita masih lagi bersama dengan Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Dan bagi Ustaz, cerita tentang alkohol dalam makanan, kadang-kadang tak ada dalam makanan, tapi kita cecair pembasmi kuman ataupun hand sanitizer kita gunakan dalam usaha untuk kita mengekang penularan pandemik COVID-19 ini. Kadang-kadang kita menggunakan cecair pembasmi kuman dan terus makan. Kadang-kadang tak terlupa nak bilas dengan air dan sebagainya. Adakah kita dikira mengambil ataupun makan alkohol, Ustaz? Ada kaitan dengan makanan juga lah. Baik. Jadi secara umumnya kita kena faham bahawa dia kandungan dia agak tinggi. Jadi kita kata 1% berapa peratus tadi. Jadi kandungan hand sanitizer ni 60 ke 80% ataupun lebih lagi kandungan alkohol dia. Cuma kita kena ingat dalam peringkat industri di Malaysia ataupun di dunia, dia ada lesen khusus. Lesen ini adalah pertama dia untuk arak sajalah. Dan dia takkan ada syarikat yang arak di bawah tu ada produk hand sanitizer. Arak di bawah tu ada syarikat yang dibenarkan untuk buat minuman halal contohnya. Kan itu secara umumnya. Dan kemudian ada jenis syarikat pula yang memang dia buat ni contohnya adalah macam kita sebutkan tadi. Dia hasilkan alkohol, dan alkohol tu untuk digunakan secara halal lah di dalam industri, termasuklah perubatan yang seperti mana disebutkan tadi, termasuk makanan dan sebagainya. Jadi di situ dulu. Jadi kita secara umumnya kita kata tak perlu untuk kita ada kekeliruan ataupun was-was kita kata ini tak sah bawa solat ke, ini tak sah guna ini ke dan sebagainya, kerana dia bukan melalui proses pembuatan arak. Tak ada kaitan dengan syarikat arak secara asasnya, secara umumnya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok proses ni kebiasaannya dia ada dua. Satu proses dipanggil sebagai dipanggil sebagai kita fermentasi tadi tu. Fermentasi ni maksud proses penapaian, sama dia punya perubatan macam arak tapi bukan buat arak. Dia adalah buat alkohol tadi tu. Itu satu. Yang kedua, prosesnya biasa dia akan gunakan kaedah sintetik. Yang sintetik ni dia lebih fokus kepada bahan-bahan berasaskan petroleum. Dia adalah bahan campuran dan sebagainya, ada dibiarkan dan sebagainya, akhirnya akan jadi satu lebihlah kepada racun, nak buat pembasmi dan sebagainya lah. Okey. Jadi secara umumnya kita kata kalaulah daripada sudut asalnya kita lupa nak basuh tangan apa semua tu, kita pergi makan kan. Jadi pada sudut tu secara umumnya paling terbaik basuh lah. Yang kedua, kalau kita terlupa dan sebagainya, tak adalah pula jadi mabuk ke apa, tak adalah pula kita minum arak ke apa, tak. Dia adalah alkohol yang suci, maksudnya yang digunakan, yang khusus, dan majlis fatwa dan sebagainya telah pun bersidang, maka ia harus untuk digunakan untuk bawa solat ke apa, sebab dia bukan melalui proses pembuatan arak. Sebab tu majlis fatwa bila mana berbincang pada tahun 1988, apa kita punya standard yang kita nak letak ni, majlis fatwa letakkan. Maka majlis fatwa meletakkan yang pertama sekali, dia bukan melalui proses pembuatan arak. Ini untuk ubat ke untuk apa ke, bukan melalui proses pembuatan arak, alkohol itu sendiri. Yang kedua, dia tidak memabukkan. Kan maksudnya kalau kita termakan ke apa ke, tak ada masalah. Tak adalah orang minum hand sanitizer kan. Biasanya ganti kicap kan, macam sedap. Tak adalah. Tapi kita kata secara umum, secara asasnya ialah nak makan tadi terlupa basuh dan sebagainya, maka dia tak dikira sebagai berdosa. Dan paling terbaik basuh lah. Itu sunnah Nabi SAW. Kalau dah terlupa tu nak buat macam mana kan. Jadi kita kata tak termasuk dalam memakan perkara yang haram, insya-Allah. Insya-Allah, tabarakallah. Dia faktor usia juga. Kadang-kadang yang muda berlupa juga. Rasa sedap pula dia tambah hand sanitizer. InsyaAllah, tabarakallah, jangan buat kerja macam gitu ya. Baik, jadi para penonton, kita raikan lagi soalan yang bagi Ustaz daripada sahabat kita di Facebook. Soalan berikutnya, Sal Rasid Cik Ci yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Adakah dengan memasukkan dalam jumlah yang sedikit atau banyak alkohol ke dalam masakan tetap dikira haram hukumnya di sisi Islam? Meskipun hanya sebagai perisa tambahan, walaupun ada yang menganggap apabila alkohol dimasak akan berkurangan kadar alkoholnya dan dibenarkan. Mohon penjelasan Ustaz biar tahu jangan keliru. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada persoalan yang sangat baik. Yang ni biasanya orang akan bincang dalam bab istihalah. Istihalah ni sebenarnya kena hati-hati ya, sebab ada orang dia silap guna, dia silap faham dan akhirnya menatijahkan kepada hukum yang orang semua seolah-olah macam buka pintu. Jadi buka pintu tu maksudnya boleh je makan, tak ada masalah kan. Pergi hotel ke pergi luar negara boleh makan. Kita kena letak dawabit ataupun kena letak kaedah. Baik, yang pertama sekali istihalah ni dibincangkan oleh ramai para ulama dan saya suka apa yang disebutkan oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili bila beliau simpulkan pandangan-pandangan daripada para ulama. Pertama, mazhab Hanafi dan juga Maliki daripada sudut pandangan mereka adalah mengharuskan istihalah. Istihalah ni apa? Dia proses. Maksudnya untuk jadi satu tu natural, satu tu kepada keadaan yang harus, yang hasad, yang okey, maka kita campur apa-apa bahan ke apa dan sebagainya, maka waktu tu berlaku tak dia punya istihalah. Baik, kalau di sisi mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berlakulah. Yang penting dia dah hilang semua sifat dan sebagainya berlaku. Namun di sisi mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini disebut oleh Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, menyatakan dia tak berlaku kalau campur tangan manusia. Contohnya macam ni, kita ambil sikit arak, ni maksudnya wine lah, alkohol ni kan, maksudnya wine. Jadi kita pun letak dekat masakan untuk jadi lembut kan, untuk api tu lebih ni dan sebagainya. Maka kita kata dah terbakar habis dan sebagainya. Maka kita kata pada waktu itu asalnya nampak macam terbakar lah, tapi hakikatnya ada lagi dia punya kesan-kesan daripada wine tu. Hakikat zat ain dia tu masih ada lagi. Jadi kalau saya bagi pandangan saya lah, saya lebih suka cenderung kepada pandangan yang disebutkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Mereka bersidang berbincang pada 2016 dan juga pandangan-pandangan panel-panel JAKIM dan sebagainya menyatakan bahawa dia tidak berlaku istihalah secara yang seperti mana kita kehendaki. Jadi daripada sudut konsepnya sebenarnya yang istihalah tu macam mana? Contoh macam ni. Katalah contohnya ada haiwan yang besar ke apa, dia tenggelam dalam laut ke apa, kemudian akhirnya laut tu menghasilkan garam. Jadi garam tu mungkin bercampur lah daripada bahan haiwan apa, tak apa sebab dia semula jadi. Dia semula jadi. Contoh lagi kalau kita katakan cuka tadi tu. Cuka dia secara semula jadi. Maksudnya kita bukan campur apa-apa, proses tu dah jadi arak, kemudian kita nak jadi neutral balik, maka yang tu istihalah yang tak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi wallahu alam, bagi perbincangannya ringkasnya saya kata kalau boleh elakkanlah. Tapi kalau ditanya tadi pergi luar negara kan memang tak boleh elak, tiba-tiba kawan ajak pergi buffet kat hotel. Kita ada bincang juga dengan persatuan hotel-hotel chef Islam ni. Maka ini antara kegusaran yang mereka timbulkan. Sebab tu memang ada setengah hotel memang gunalah. Jadi kita kata secara asalnya memanglah tak mabuk, makan apa semua okey, tapi mengelakkan perkara yang syubhat dan keraguan itu adalah satu benda yang dijaga. Ambil yang halal, yang paling terbaik, yang tu paling terbaik, yang bagus. Tapi kalau tak boleh elak, pergi luar negara ke apa, jap lagi kerang apa, lapar pula, berbuih pula mulut kan. Kata tak payah kan. Ada lapar sangat kan. Jadi itu mungkin ada ruang lah kita kata. Jadi sebab tu cari dulu yang halal jelas, dan kalau tak dapat juga kita boleh, tapi dengan syarat-syarat yang kita bincangkan tadi. Wallah alam. Takkan 2 bulan nak makan apple je Ustaz. Betul juga. Insya-Allah tabarakallah, makan buah je Ustaz. Insya-Allah tabarakallah, dan mudah-mudahan terjawab persoalan tersebut. Dan kita ingin raikan Ustaz, sahabat pemanggil kita yang pertama di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz. Baik. Ustaz dia menyebut mengenai alkohol yang terkandung yang ada di dalam makanan, contohnya kicap dan juga sos cili tadi yang ada yang Ustaz sebut iaitu 0,001%. Soalan saya Ustaz, bagaimana kita nak mengetahui alkohol itu mengandungi 0,001% ataupun apakah alkohol yang boleh dimakan? Dan juga satu lagi ialah mengenai alkohol yang ada dalam pewangi yang tersumburan ini. Sumburan yang selalu kita sembur ke badan ini, kebanyakan mengatakan ada alkoholnya, dan berapa bolehkah kita gunakan dan berapa peratus kadar alkohol dalam sumburan pewangi ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah tabarakallah. Terima kasih Saudara Umar Abdul Majid, soalan yang cukup luar biasa. Saya serahkan kepada bagi Ustaz.
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama soalan haji tadi, macam mana kita nak tahu kandungan tu? Yeah. Baik, sebenarnya dia kena masuk lab lah. Dia kena ada dia punya proses dan kena ada dia punya cara dan kaedah daripada sudut sains lah. Cuma kita kata kandungan alkohol yang ada dalam kicap ataupun sebagainya tu, kicap, sos, budu, tapai, apa lagi? Cencaluk, belacan, macam-macam lagi lah kan. Jadi semua tu kita kata ada kandungannya, tetapi dia bukanlah untuk memabukkan, dan bukan melalui proses penapaian untuk buat arak, peram macam buat arak, ataupun niat untuk buat arak. Dan kemudian juga dia punya kandungan ini kita kata bawah daripada 1%. Ataupun boleh kita katakan mungkin ada setengah, contohnya ada setengah makanan tu memang tinggi. Tinggi ini kalau dia berlaku secara neutral tu ada perbincangan di kalangan para fuqaha mengharuskan. Kan contohnya kalau kita kata contohlah air daripada tapai. Tapai ni tinggi 5%. Masya-Allah. Hari yang ketiga, hari pertama 3%, hari kedua naik 4.2%, hari yang ketiga tu dia akan naik 5%. Itu kalau tapai pulut. Kita tak bincang lagi tapai ubi kayu dan tapai-tapai yang lain. Jadi ceritanya memang ada kandungan tu dan dia bukan untuk memabukkan, bukan proses arak, tak ada masalah untuk kita makan. Itu daripada sudut konsep. Dan Majlis Fatwa berbincang pada 1988 dan mereka berbincang juga pada tahun 2011. Saya simpulkan sekali. Pertama tadi maksudnya kandungan alkohol tu bila ada cop jakim halal dan sebagainya, kicap, sos tomato dan sebagainya, maka makanlah tanpa ragu-ragu. Tak ada masalah. Dia bukan untuk mabuk ke apa. Maksudnya untuk perwana, untuk menstabilkan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua tadi, daripada sudut saya simpulkan fatwa tadi, ialah berkenaan juga dengan pewangi. Maka pewangi ni kadang-kadang ada kawan kita bagi bawa daripada Perancis, takkan guna oat daripada Arab je kan. Nak sebut pun susah. Nak sebut pun susah kan. Ni orang jenama, macam-macam jenama ada kan. Mahal tu. Maka bagi kat kita. Bagi ni kita pun was-was. Ini ada alkohol ke tak ni kan? Sah ke tak bawa semayang? Okey. Majlis Fatwa Kebangsaan dah berbincang 2011 mana-mana kandungan pewangi ataupun wangian badan ataupun sebagainya yang mengandungi alkohol, dan kemudian alkohol itu bukan tujuan untuk perbuatan arak, dan kemudian bukanlah kita duk sembur tiba-tiba mabuk ke tidak, maka waktu tu diharuskan untuk menggunakannya. Namun yang paling terbaik kita cuba elakkan. Tapi kalau tak dapat juga, itu je minyak wangi yang ada, itu yang selesa dengan kita, maka pakailah, tidak menjadi masalah seperti mana disebut oleh Majlis Fatwa. Kita kena sebut Majlis Fatwa, bukan pandangan peribadi. Wallahu alam. Masya-Allah tabarakallah. Kadang-kadang yang mahal tu yang tahan lama sikit Ustaz, basuh pun tak hilang tak. Masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Banyak lagi akan kita kongsikan untuk Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Kita nak berjeda seketika, terus setia menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita berbicara topik fiqh alkohol dalam makanan. Kita masih lagi bersama tetamu undangan kita yang berbahagia, Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Sebelum kita nak teruskan Ustaz, Ustaz suka tapai pulut ke tapai ubi Ustaz? Saya tapai ubi lah. Tapai ubi Ustaz, insya-Allah. Kami yang utara tapai pulut lah Ustaz. Insya-Allah tabarakallah. Banding kena cari tu. Kena cari. Baik, insya-Allah kita masih lagi berbicara topik alkohol dalam makanan. Telah pun Ustaz bicarakan tadi berapa kandungan peratusan alkohol, ataupun adakah ianya bersifat semula jadi ataupun buatan dan sebagainya. Telah pun kita bicarakan, dan kita nak raikan lagi Ustaz soalan menerusi sahabat Facebook kita Rahimah Saud yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah negara-negara yang berbeza melabelkan alkohol dalam makanan pada tahap yang berbeza? Apakah kriteria mereka dalam mengklasifikasikan makna alkohol itu Ustaz? Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada puan yang bertanya. Satu soalan yang sangat baik, sebab dia salah satu polemik lah. Betul. Menyatakan kita kata 0.0 alkohol tu tak adalah kosong. Kan? Ada yang kata adalah 0.01% dan seterusnya. Kita kata secara asasnya kita sebut tadi, Malaysia, Indonesia, Singapura meletakkan adalah kita kata sebagai 1%. Itu dia punya kriteria dia. Dan kemudian kalau contohnya sebagai Thailand 0.5%. Contoh lagi Brunei 0%, tak boleh ada lah. Dan kemudian termasuk juga pandangan fatwa daripada Kanada dan sebagainya, ulama-ulama di sana lah. Baik, jadi kalau kita bincang daripada sudut ni, kenapa berbeza pandangan pendapat? Adakah alkohol ini boleh tahap mana? Takat mana? Kan? Dan sebagainya. Jadi di situlah perbincangan. Yang pertama sekali sebenarnya adalah sebab berbeza pandangan pendapat itu, yang pertama adalah daripada sudut taqiyy fiqhi. Taqiyy fiqhi ini maksudnya ialah sudut pandangan fiqh bagi ulama itu sendiri dalam
isu pendalilan, Ya. isu perbincangan daripada sudut pandangan-pandangan ulama. Contohnya macam inilah, memang ada hadis Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang boleh membuat menghayalkan, memabukkan banyak, kuantiti yang banyak, maka yang sedikit pun haram. Ya. Sedikit tu banyak mana? Di situlah timbulnya pandangan fiqah di sisi Majlis Fatwa Brunei, Majlis Fatwa Singapura dan sebagainya, Malaysia, untuk membincangkan sedikit tu takat mana. Ya. Baik, itu satu. Yang kedua, dalam industri ni memang benda ni dah berleluasa dah kan. Payah nak sebut kan. Nak sebut Dia tak nak keluar. tak keluar kan. Masya-Allah. Jadi maksudnya memang mana-mana negara pun akan guna, mana-mana bahan pun akan guna. Suka minum kopi atau teh? 0.002% kandungan alkohol. Jadi kita nak kata ni semua alkohol semua ni. Sains kan. Jadi nak menunjukkan bahawa dia bukanlah isu satu benda kita tak boleh minum. Tapi isunya ialah kandungan itu adalah untuk pewarna, perisa dan dia punya pengawet dan sebagainya lah. Jadi bukanlah termasuk dalam perkara yang diharamkan daripada sudut syarak. Baik, itu satu. Yang kedua tadi kita kata adalah makhraj. Makhraj ni jalan keluar. Sebab ni banyak guna dah ni. Industri kicap guna, industri sos guna. Jadi macam mana cara jalan keluar untuk stabilizer, untuk bagi tahan lama dan sebagainya, untuk ada dia punya perbincangan dan standard. Maka sebab tu dia letak 1%, ada letak berapa peratus, ada letak 0, berapa peratus dan sebagainya, supaya industri tu kita tak cut terus. Kata contoh sos, payah juga tak makan sos ni. Makan ayam tak ada sos, masalah juga. Tak sempurna tak sempurna makan tu kan. tak menjilat jari lah contohnya kan. Jadi di situ dia punya konsep perbincangan dia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita panggil sebagai umul balwa. Umul balwa ni keadaan sekitar yang ataupun kawasan ataupun negara yang memang kita tak boleh lari dah. Yang kita memang dah sukar dah nak kata memang tak ada langsung kandungan alkohol tu. Susah. Apatah lagi makanan yang mula jadi pun. Ke kacang banyak juga alkohol dia. Kan, ataupun makanan-makanan tertentu. Jadi di sinilah perbincangan di kalangan para fuqaha dan akhirnya mereka menatijahkan keputusan yang berbeza. Cuma dalam konteks kita Malaysia, maka kita ambil yang tadi tu. So kalau katalah contohnya dia adalah minuman dan sebagainya berperisa, maka kandungan alkohol itu adalah kita kata sebagai 1%, tetapi kalau diguna secara industri, keputusan akhir daripada proses-proses semua tu mestilah tak lebih daripada 0.5% kandungan alkohol. Jadi yang tuan-tuan beli ada Cak Alal Jakim dan sebagainya tu, bismillah, tidak jadi masalah walaupun ada kandungan alkohol dan dia bukan untuk buat arak, bukan untuk mabuk, bukan untuk menjadikan solat kita tak sah ke contohnya, maka dia itu diharuskan. Yang penting kita kembali kepada badan berautoriti iaitu Halal Jakim di Malaysia. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita. Dan berikutnya di talian, Ustaz, kita nak raikan Encik Ilyas Abu Bakar dari Air Hitam Pulau Pinang yang telah pun berada di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dan yang dan juga Ustaz Mustafa. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana pula dengan soalan saya begini? Baik. Bagaimana penggunaan wine di dalam kek seperti brandy dan juga jenama yang lain lah. Baik. Kalau dah termakan tu, bagaimana kita hukum yang kita yang memakan kek yang dimasukkan brandy ke dalam kek tersebut. Baik, dan juga saya nak tahu di sini perbezaan antara alkohol dan arak. Dikatakan arak dibuat daripada peraman anggur dan benda-benda lain, dan juga alkohol dibuat daripada tebu kan. Jadi alkohol yang dibuat daripada tebu itu adakah sama prosesnya dan juga caranya ada juga sama juga. Itu pencerahan daripada Ustaz. Dan apakah kemudaratan kalau dalam alkohol terhadap kalau dimakan, kita minum atau makan dalam makanan itu? InsyaAllah. Itu soalan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Ilyas Abu Bakar dari Air Hitam Pulau Pinang. 3 soalan, Ustaz, dipersilakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Satu persoalan yang sangat baik. Dan kemudian bila kita sebutkan tentang wine tadi, disebutkan jenama brandy. Saya teringat apa yang dikatakan oleh almarhum Piramli dan sahabat-sahabatnya, mambang mabuk minum toddy brandy kan. Jadi kita kata asasnya dia bukanlah
jenis jenama. Jenama ni macam-macam, ada whisky, ada Samsung, ada macam-macam jenis jenama. Jadi antara wine-wine yang tertentu ni dia ada wine tertentu khusus untuk masakan. Baik, yang dicampur dalam masakan. Saya sebutkan tadi, maksudnya kalaulah dia itu dicampur atas urusan arak tu sendiri adalah haram lah. Arak tu sendiri adalah haram, maka pada waktu tu kandungan dia kena beza. Maksudnya alkohol yang dicampur dalam masakan itu adalah alkohol daripada arak tu sendiri. Yang mana mereka beranggapan bila dah dibakar dengan darjah Celsius tertentu, maka hilang sifat arak, zat dan sebagainya. Kita kata macam ni. Pertama sekali daripada sudut sektor pembuatan kek, sektor pembuatan daging dan sebagainya untuk masakan, yang pertama sekali kita kena pastikan halal 100%, tak ada kandungan alkohol arak tu tadi tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah sukar untuk nak dielakkan, contohnya ada kek-kek tertentu ni, sebab tu kita pastikan sebenarnya boleh je kek tak gunakan wine ni. Ada je bahan-bahan yang terbaik yang boleh digunakan. Kan sedap je. Kan cuma mungkin kurang masam lah kot. Kan? Mungkin dia punya rasa tak sampai. Dia punya zouk kurang sikit. Kurang sikit kan. Jadi kita kata asasnya lebih baik kita pergi prefer kepada yang halal lah. Maksudnya mana-mana kedai, pastry, bakery yang ada cap halal jakim lah, CJ halal jakim yang diperakui. Sebab tu saya sangat suka kempen kan, jakim ni standard dunia. Maksudnya mana-mana dunia pun mengiktiraf persediaan halal jakim. Dia punya ketelusan ni. Contoh kalau buat mi buat kat belakang rumah tak jadi kilang nak kena tengok. Dia punya bahan-bahan asal memang dahsyat, luar biasa, standard kan. Jadi kita kata memang ketat. Dan bila kita tanya juga kepada jakim ataupun apa kita kata panel-panel jakim, kenapa ketat sangat ni, dia kata kami tak nak jawab dekat akhirat nanti. Jadi kita kata betul lah tu jawapan tu kan. Maksudnya nanti kita luluskan benda yang haram apa semua, tapi hakikatnya adalah jadi halal dan kemudian sebenarnya haram, maka dia bertanggungjawab pula dekat akhirat nanti. Sama macam kita pun. Jadi sebab tu kita kata pertama pilihlah yang halal, maka itu yang paling terbaik. Tapi kalau contoh kita tak tahu bahan-bahan tu, mungkin kita anggap okey lah, makan pun tak ada pula itu huyuh hayang bawa kereta jadi lawan arus pula kan. Okey je. Jadi kita kata pertama pilih yang betul-betul confirm, yang tak ada kandungan wine ataupun arak tadi tu. Dan kemudian yang kedua, bila disebut tentang apa beza arak dengan alkohol, kita kata proses sama, iaitu proses fermentasi ataupun penampaian ataupun proses kaedah peram tadi. Tapi dia punya natijah akhir tu yang membezakan, niat tu yang membezakan. Jadi kita kata buat tu berlaku pada zaman Nabi, berlaku pada zaman sahabat. Maksud buat tu contohnya air nabis tadi tu adalah dibuat rendaman untuk minum besoknya. Kalau lebih pada 3 hari dia jadi lain lah. Dia dah keluar buih dah apa, dia jadi mabuk dan sebagainya. Sama juga macam nira. Kan nira ni asalnya okey je, tapi kalau di belah-belah Sarawak dan sebagainya, jangan duk minum tak pasal-pasal. Itu memang daripada air peraman beras dan sebagainya untuk buat arak, ataupun air daripada nira apa untuk buat arak. Tapi kalau pergi Kelantan, pergi Terengganu, tak ada masalah. Memang maksudnya dia potong berapa-berapa cm dan kemudian diketuk-ketuk sikit dan akan tadah dan kemudian akan dikumpulkan. Lepas kumpul apa semua tu ditapih, kemudian jual kat pasaran. Tak ada mabuknya. Nira nipah ataupun pokok palma dalam istilah sains dia lah. Jadi kita kata yang tu tak ada jadi isu sebab dia bukan untuk buat arak. Samalah macam proses tadi tu, proses menatijahkan. Dan kemudian kalau kita tengok tadi soalan yang ketiga, perbincangan berkenaan dengan akhirnya, natijahnya, kesannya, mudaratnya jadi apa? Kita akan bincangkan selepas ini, InsyaAllah. Kerana kita nak raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat kita menerusi sahabat Facebook Adib Aizuddin yang bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah buah-buahan boleh menghasilkan alkohol secara semula jadi? Apakah hukumnya Ustaz? Mohon pencerahan biar tahu, jangan keliru. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya dia banyak bahan-bahan tumbuhan ni, dia memang ada kandungan tertentu bila mana alkohol tu bila mana kita gunakan untuk bahan-bahan tertentu lah. Contoh macam buah, ada apple, contohnya buah tertentu ada kurma, contohnya tebu, contohnya juga buah-buah yang lain juga. Semua tu boleh menghasilkan alkohol dengan cara-cara ataupun kaedah yang dibenarkan syarak lah. Kan? Jadi adakah makan itu jadi perkara-perkara tertentu dan sebagainya? Dia tengok pada buah, sebenarnya setengah buah ni bukan ada alkohol pun, tapi memang kaedah dia mabuk. Contohnya biasa orang panggil adalah buah ara yang tepi-tepi sungai tu. Jangan duk makan. Itu beza dengan buah tin. Buah tin tu pokok lain. Yang ni pokok ara. Sekejap lagi kan makan kan jadi pening kepala ke sungai apa? Kayu ara. Sampai kayu ara kan. Patah balik ikut tol pergi ke Kelang. Okey, jadi itulah dia punya konsep asasnya. Kita kena pastikan betul-betul. Maksudnya kalau kandungan buahan kacang-kacang ke kacang contohnya kan ada kandungan dia, tapi dia bukanlah sampai mabuk kan, sebab dia adalah semula jadi memang ada. Maksudnya
alkohol ni sebenarnya adalah daripada yang mencipta Allah Subhanahu wa taala. Memang ada kandungan semula jadi, dia tahan lama dan sebagainya. Dan kemudian yang tadi tu proses industri lah untuk digunakan pada bahan-bahan tertentu. Jadi secara umum kita kata tidak jadi masalah. Yang semula jadi itu adalah kurniaan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Banyak lagi akan kita raikan, akan kita kongsikan. Jadi terus setia menonton Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Mustafar Muhammad Suki untuk kita bicarakan topik fiqh alkohol dalam makanan. Panjang lebar telah pun kita bicarakan. Kita nak sambung dengan Ustaz. Tapi sebelum itu kita nak mengalung-alungkan kepada anda para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, alkohol dalam makanan. Anda juga boleh hubungi kami menerusi talian 1800881677 atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi Ustaz, kita ada soalan daripada sahabat Facebook kita yang berikutnya. Mas Niza yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah dengan ubat-ubatan yang mengandungi alkohol yang menyebabkan mengantuk atau mengkhayalkan apabila diambil? Mohon pencerahan, terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ubat-ubat ni pun makanlah maksudnya. Ubat pun ada dua jenis, sapu dan juga makan lah. Jadi bila kita bincang ni nampaknya cenderung kepada ubat yang makan. Baik, bila kita berbincang tentang isu ubat makan ubat ni, jadi pertama sekali atas nasihat doktor lah. Dos yang kita ambil berapa miligram dan sebagainya itu adalah daripada nasihat doktor yang pakar lah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, daripada sudut asasnya Majlis Fatwa Kebangsaan dah bersidang 2011 dan mereka telah bincang tentang isu berkait dengan ubat-ubatan juga. Dan ubat-ubatan ni selagi mana dia mengandungi alkohol, tetapi seperti mana kita sebutkan tadi, itulah kaedahnya, caranya dia bukan melalui pembuatan arak. Dan kemudian dia bukan isu yang memabukkan. Kalau tengok bius pun sebenarnya menghayalkan. Bius lepas tu terus tidur lah kan. Kemudian juga ubat-ubat tertentu, tapi dia bukanlah termasuk dalam kategori yang diharamkan kerana atas keperluan itu. Maksudnya dia ni nak kena bagi pensang ni. Kalau tak jadi bedah hidup-hidup lain macam pula kan. Kan? Tak payah bius kan. Itu satulah. Kemudian yang kedua juga, maksudnya memang itu ubat yang perlu diambil. Dan doktor akan beritahu ada side effect dia, akan ada kesannya nanti kamu akan mengantuk dan sebagainya, tapi kena ambil ubat ni. Inilah satu-satunya cara untuk menghindari ataupun bagi baiklah pada kesihatan ataupun masalah yang kamu hadapi. Jadi atas nasihat doktor itu yang pakar itu, maka kita boleh ambil walaupun ada kandungan alkohol. Tapi jangan salah guna ubat lah. Jadi campur dengan tu, campur dengan ni, campur dengan betik, campur macam-macam kan. Jadi itu semua perkara yang memudaratkan dan itu bukan untuk nak baik, bagi rosak lagi. Wallahu a'lam. Yang menyedihkan ada sejenis daun tu juga yang digunakan. Yang ni banyak yang berlaku Ustaz. Daun kesum. Bukan daun kesum Ustaz. Ini nak sebut tak boleh Ustaz. Kita tak nak anak-anak remaja kita khususnya terlibat dengan penyalahgunaan tersebut. Jadi mudah-mudahan Allah Taala lindungi kita. Dan kita nak bicara kali Ustaz dengan kita raikan soalan berkenaan dengan cuka beras ni yang diajukan oleh Mak Eton di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuka beras, yakni yang mengandungi alkohol, digunakan untuk penyediaan ikan. Maka saya ingin bertanya, bolehkah Muslim memakan ikan tersebut? Mohon pencerahan biar tahu jangan keliru. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cuka beras ni banyak juga dia punya kaedah digunakan. Ada kalau di belah-belah Kedah, pekasam ikan yang digunakan beras yang hancur, dia mesin dia semua, dia goreng dulu, kemudian mesin, kemudian campur dengan asam keping apa semua, kemudian dia akan jadi satu bau yang mengenakkan lah. Lapar pula lah pagi-pagi ni kan. Tak boleh gambarkan kan. Okey, jadi di situ dia punya perbincangan fiqhnya, ada tak kandungan alkohol? Yes, ada. Ataupun tadi memang guna untuk dicampur dalam ikan dan sebagainya. Cuma kita kata kita kembali kepada kaedah yang diletakkan oleh Majlis Fatwa dan kemudian kaedah diletakkan oleh para ulama seperti macam Dr. Wabah Zuhaili, disebut oleh ulama-ulama yang lain. Maksudnya ialah proses itu kita kena peka. Kalau proses itu tersilap, terlebih sekian-sekian ataupun harinya mungkin lebih, mungkin dia akan jadi kepada perkara yang memabukkan pula. Jadi sebab tu kena peka jugalah. Sebab tu orang dulu-dulu dia orang dah ada kaedah tertentu. Contohnya
buah kepayang. Buah kepayang ni kan mabuk. Orang tu orang panggil Piramli kata mabuk kepayang. Mabuk kepayang. Kan? Jadi sebenarnya kalau betul kaedah dia okey. Dia ada kaedah cara masak dan sebagainya. Dan begitulah juga dengan perkara-perkara yang melibatkan ada unsur-unsur itu tapi dah jadi neutral, jadi sempurna, jadi asal, jadi elok, tak memudaratkan, maka pada waktu tu diharuskan. Bukan melalui proses pembuatan arak dan bukan juga dia kita kata ada masalah lah nak buat tu tak tahu macam mana, main buat aje. Dibimbangi takut pula jadi pada unsur-unsur yang memabukkan, yang tu jadi haram lah. Sebab tu sebenarnya bila kita cerita tentang alkohol dalam industri, dia bukan kita yang buat alkohol kita pergi letak tau. Kita buat makan ambil alkohol kita letak berapa peratus agak ukuran tu. Dah. Dia memang dah ada dalam tu dah. Standard tu dah diperakut oleh JAKIM pada badan berautoriti, maka yang tu kita guna tanpa was-was insya-Allah. Allahualam. Yang penting diperakui Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Dan kita raikan lagi Ustaz soalan untuk topik kita alkohol dalam makanan ini dengan kita raikan sahabat pemanggil kita di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i. Ya. Itu Kinon Najib Muhammad Salih Kutai. Ya, apa khabar Jitu Kinon? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, panggilan bagi ini ya. Alhamdulillah. Baik, persoalannya Ustaz tadi ada menggunakan alkohol dengan arak ya. Jadi sekarang saya nak minta pula pandangan dapat alkohol dengan dadah ni beza ke tidak? Sebab yang kita tahu dadah ada campurannya batuk ke apa. Tapi kalau sikit dia jadi ubat, kalau banyak mudarat. Jadi berkenaan alkohol ni, adakah dia ataupun macam mana lah saya tanya bisa pandangan Ustaz pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Kinon. Soalan penambahan sedikit berkenaan dengan ubat dan juga sedikit tentang bab dadah dan juga penyalahgunaan dadah yang berlaku dalam bidang perubatan ni satu ilmu yang sangat luas industri dan sebagainya. Sedikit pencerahan. Baik, terima kasih pada Tuan Haji Tukinon. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia perkara yang kita sebut tentang isu arak, bezanya dengan dadah. Pertama sekali, arak dengan dadah ni dia memang antara perkara yang Allah haramkan dan dia adalah sebenarnya perkara yang boleh mendedahkan manusia kepada kalau Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 91, Allah menyatakan kita kepada udu al-baghdha. Maksudnya jadi pemusuhan dan juga kebencian. Daripada arak dan dadah tu dia akan pergi, sebab tu arak dipanggil Ummul Khaba'is dalam riwayat Al-Hakim hadis sahih, Ummul Khaba'is, ibu bagi segala kehancuran, keburukan. Kan, jadi di situ dia akan pergi kepada berbagai penyakit, cerita tentang pergi tendang ayah, cerita pada mencuri, cerita tentang jenayah dan sebagainya. Jadi dia termasuk dekat situ. Kita kata adalah penyalahgunaan itu. Penyalahgunaan itu. Dan Allah sebut juga dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah menyatakan kepada kita, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan ataupun kamu dedahkan diri kamu kepada kebinasaan. Jadi dawabit, kaedah yang diletakkan oleh para ulama, kita ambil satu benda ni untuk apa? Ambil dadah, dalam Panadol apa ada berapa miligram, contohnya kan. Dalam ubat-ubat tertentu pun ada berapa miligram kandungan itu. Tetapi dia adalah ubat. Dia sebagai ubat. Dia bukan perkara yang kita nak buat niat tu adalah untuk hayal, niat tu adalah untuk berseronok dan sebagainya, maka itu dipanggil penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu yang diharamkan, salah guna, silap guna kan. Jadi di situlah dia punya masalahnya. Jadi kalau kita sebut tadi arak dengan dadah, dua-dua ni adalah perkara yang diperangi oleh agama kita, diperangi oleh undang-undang, dan semua tu termasuk dalam perkara yang tidak dibenarkan daripada sudut syarak kita lah. Okey, cuma kita nak tengok kalau disebutkan tadi adalah alkohol, maka kita jelas clear dah ada yang harus digunakan. Tapi kalau arak tu memang semua negeri, semua majlis fatwa, hatta 4 mazhab para ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan ia diharamkan dengan dua sebab. Pertama sebab haram tu sendiri, yang kedua adalah sebab najis itu sendiri, sebab dia arak. Jadi sama juga dengan dadah tadi, kalau ada penggunaannya daripada sudut perubatan harus untuk bius, untuk apa dan sebagainya. Tapi kalau salah guna itu adalah diharamkan. Sebab tu agama kita jaga. Nabi sebut dalam riwayat Ibnu Majah dan riwayat Abu Daud hadis sahih, la dara wa la dira. Jangan kamu mudaratkan pada diri kamu dan jangan memudaratkan kepada orang lain. Maksudnya mudarat kena cegah, perkara yang bawa kepada kehancuran, keburukan akal dan sebagainya. Sebab pertama sekali dalam surah Al-Maidah tu Allah sebut 4. Dalam ayat 91, pertama pemusuhan,
yang kedua baghdha, kemudian melalaikan kamu daripada mengingati Allah dan melalaikan kamu daripada solat. Jadi orang isap dadah, saya nak pergi solat kejap. Dok minum-minum arak, saya nak pergi masjid jadi kejap, imam, jemaah. jadi Jadi imam imam pula, Allah. jadi pening kan. Jadi di situlah sebab kenapa Allah mengharamkan perkara itu, dan dia memberi kesan yang sangat banyak kepada kehidupan kita. Wallahu a'lam. Dalam Quran dia ada ayat-ayat mansuh, Betul. Itulah pun kita pelajari perkara tersebut dalam Quran berkenaan dengan al-khamru, arak tersebut. Dan yang bagus Ustaz, dia juga sudah penonton panjang lebar kita telah pun bicarakan. Kita raikan lagi Ustaz dengan izin Ustaz soalan menerusi sahabat Facebook kita yang berikutnya. Ramlah Yahya bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramai orang suka minum air tuak atau nira kelapa, terutamanya sebagai minuman selepas berbuka puasa di bulan Ramadan. Sesetengahnya menyimpan minuman ini sejuk beku selama beberapa hari dan kemudian dicairkan semula serta dibiarkan di suhu bilik bila nak diminum. Soalannya Ustaz, berapa lamakah tempoh air nira ini sesuai dan boleh disimpan untuk diminum, kerana air nira ini bila melebihi masanya boleh menyebabkan mabuk? Terima kasih Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ni asasnya kita kena tanya pakar orang buat air nira lah. Kan? Ahli dia tu. Ahli dia tu. Kan secara umumnya sebab tu Allah sebut fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kena cari pakarnya. Baik, secara umumnya dia 2,5 ke 3 hari tu dia dah berubah teruk dah. Biasanya dia 1 hari 1 malam je. Dan sebenarnya kalau kita pergi ke di pokok nipah tadi kan, ataupun palma ataupun pokok kelapa dan sebagainya, mayang dia tu dihasilkan dan kemudian kita dapat dia punya air tu, ataupun pokok kabung dipanggil. Jadi di situ asalnya dia tak diperang apa. Sebab bila dah kumpul tu, dah berapa tempoh tertentu dah cair, dah masuk dalam bekas apa semua, dia kumpul, dia terus jual. Sebab kita nak elakkan benda yang tadi tu akan bawa kepada mabuk dan sebagainya. Cuma kita kata di sana ada beza tuak seperti mana disebut oleh panel pakar Mufti Negeri Sembilan. Bila isu berbincangkan tentang isu tuak ni, maka tuak ni kalau yang diperang nak buat mabuk semua haram lah. Tapi yang tadi tu dia nama pun tuak, nama pun nira. Jadi waktu tu ada yang nak buat gula kabung, ada nak buat gula Melaka dan sebagainya lah. Jadi gula-gula yang nak buat tu asalnya daripada tu lah. Maka dia tidak termasuk dalam perkara yang diharamkan selagi mana jangan simpan lebih pada waktunya. Dan tadi kalau proses beku tu dia ada tempoh juga. Jadi kalau kata pembekuan mungkinlah lebih 3-4 hari 5 hari dan sebagainya, tak ada masalah. Dengan syarat satu je, kita tengok ni dah bau, dah masam, dah rasa macam ni, maka tak payah minum lah. Tapi kalau setakat baru beli dan sebagainya, maka yang tu kita kata masih dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Walaupun ada tak kandungan alkohol, adalah. Kan adalah secara semula jadi. Jadi di situ diharuskan dalam keadaan tu. Jadi katanya hari tu kita kata dia ialah kualiti, tengok pada keadaan, kepekatan dan sebagainya tu nak kena tengok juga. Biasanya kalau dah 2,5 ke 3 hari tu dah teruk dah. Tapi biasanya sehari cukup. Kan sehari semalam tu dah cukup. Kalau simpan peti ke apa semua dah disejukkan, maka yang tu tengok pada kandungan bila dah dikeluarkan. Kalau dah masam bau lain macam kan, yang tu tak perlu untuk diminum lah. Dibimbang takut jadi benda lain pula nanti tak jumpa jalan. Wallahu a'lam. Kalau seandainya tak jumpa jalan, mintalah fatwa daripada qalbumu, yakni hatimu sendiri. Masya-Allah, tabarakallah. Kalau rasa pelik dan sedap, maka lebih baik tinggalkan. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Baharudin Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita termakan atau terminum makanan dan juga minuman yang tidak halal, maka apakah yang perlu kita buat atau kaedah yang sesuai? Mohon pencerahan biar tahu, jangan keliru. Dia kata biar tahu jangan pening selalu Ustaz. Masya-Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang kalau kita dengar perbahasan dekat luar, dia kata kena samak. Jadi samak tu kena minum air tanah. Kena minum air tanah dia kata. Dia kata janganlah sampai macam tu. Dia ginilah. Pertama sekali Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, innallaha qad tazawaja an ummati 'anil thalathah. Sesungguhnya Allah berlepas dirilah, maksudnya tak tulis dosa pahala, dosa tu utamanya kepada umat aku daripada 3 kelompok. Yang pertama sekali adalah al-khata', tersalah. Yang kedua adalah nisyan, yang terlupa. Dan yang ketiga adalah wamastukrihu alaih, yang dipaksa. Jadi 3 ni maksudnya adalah yang tersilap, yang terlupa dan juga dipaksa, maka Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Dan sebab tu kita selalu doa pada surah Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami, ambil kami disebabkan kami terlupa
disebabkan kami ada kita panggil sebagai kesilapan itu. Jadi kita kata kalau termakan, terminum makan makanan yang haram tu tak perlulah untuk kita nak kena jolok tekak kan. Dah 2 minggu lepas dah kena jolok, tak ada dah, tak ada, hilang dah, cerna dah. Cerna kan. Usus besar, usus kecil, cerna dah kan. Jadi dekat situ kita kata asasnya kita bertaubat kepada Allah dan sentiasa waspada. Kan dalam hadis Nabi SAW sebut, dalam hadis riwayat daripada Nu'man bin Bashir, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih, kata Nabi SAW apa dia, iaitulah famanittaqash syubahat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Ini pegang kuat-kuat tuan-tuan. Siapa yang mana melindungi diri daripada perkara syubhat, tinggalkan, maka dengan sebab tu dia menjaga agama dan juga maruahnya. Jadi kita kata hati-hati lepas ni, iaitu taubatlah, istighfar kepada Allah, minta ampun kerana tersalah, tersilap, dan insya-Allah dia tak ada dosa. Cuma sebagai seorang hamba kita bermohon kepada Allah sebagai seorang hamba, sifat seorang hamba, kita minta ampun kepada Allah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Ada yang bertanya tentang persoalan arak bagus itu ataupun tidak, terutamanya kita berada di negara yang memerlukan kita memanaskan badan kita. InsyaAllah kita akan bicarakan selepas ni Ustaz. Kita akan tamat siaran kita di TV3, akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terus yang menonton, tak yalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersua di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Teruskan berselawat ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik fiqh alkohol dalam makanan. Kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafar Muhammad Suki, dan kepada para penonton yang ingin mengajukan kemusykilan dan juga soalan berkenaan topik kita pada pagi ini, alkohol dalam makanan, anda boleh hubungi menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sedang penonton, tadi sebelum kita berhenti ataupun tamat di TV3, ada persoalan yang dibangkitkan oleh setengah masyarakat, mengatakan bahawa arak ni bagus untuk menyejukkan badan, terutamanya di tempat-tempat yang memanaskan badan, di tempat ini ataupun cuaca yang sejuk di luar negara. Jadi terkadang menjadi satu polemik pula, adakah Islam membenarkan perkara itu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala Rasulillah. Satu persoalan yang sangat baik tentang isu apa kita kata tadi, keluarga alkohol. Maka salah satu pada keluarganya adalah arak lah. Penghasilan tu menjadi arak dan digunakan untuk, bahkan sebenarnya Dai Anas ada pula yang kata ubat sakit jantung. Ya, masya-Allah kan. Dia banyak lagi ubat kerinduan mungkin juga kan, rindu-rindu. Kerinduan. Jadi macam-macam cerita. Ada tak boleh nak tolong. Tak boleh tolong kan. Okey, jadi sebenarnya asasnya kita kata, kita kembalilah kepada hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha anzala da' wa anzala ma'ahu dawa. Sungguhnya Allah lah yang menurunkan penyakit dan juga Allah lah yang menurunkan ubatnya. Dalam hadis yang lain juga sahih, kata Nabi SAW, wala tatadawu bil haram, jangan kamu berubat dengan benda-benda yang haram. Sebenarnya kalau kita tengok daripada sudut pakar kesihatan pun, alkohol ataupun arak ni sendiri sebenarnya memang tak baik untuk kesihatan. Memang tak baik. Apatah lagi kalau ambil pada musim sejuk ke, ubat sakit jantung ke, apa ke dan sebagainya, maka semua itu adalah benda yang haram. Maka syariat ataupun agama kita tidak membenarkan. Carilah cara yang lain. Mungkin kita kata ialah pembakaran tu confirm lah kan. Betul. Dekat rumah ada dia punya tu sendiri musim sejuk. Dan kemudian carilah kaedah-kaedah tertentu yang halal, yang harus, yang dibenarkan syarak, tapi jangan gunakan arak. Kerana pakar perubatan, bidang kedoktoran, hatta fatwa dan juga gabungan fiqh dengan sains tidak membenarkan kita menggunakan arak, kerana daripada sudut asalnya dia adalah perkara yang kita kata merosakkan jiwa kita sendirilah.
lah. Jadi kita kata dia akan pergi efek kesan kepada yang lain pula. Jadi daripada sudut fiqh, daripada sudut sainsnya, kita kata dia adalah perkara yang tidak dibenarkan. Walaupun ada orang kata ubat sakit jantung lah, ubat kencing manis lah, apa lagi ubat-ubat kan. Kita carilah ubat yang betul. Janganlah guna ubat-ubat dan pandangan-pandangan yang ada dekat Facebook, dekat apa ni. Pastikan badan berautoriti yang menjawabnya, badan berautoriti yang mengeluarkan fatwanya. Allahu akbar. Badan TikTok Ustaz insya-Allah jangan Ustaz kita rujuk kepada pihak yang berautoriti insya-Allah. Kita di talian Ustaz, berikutnya kita ada sahabat pemanggil kita untuk kita raikan pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohani Mursyid dari Banting. Ya, silakan Puan Siti Rohani. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Baik. Ini tajuknya apa tadi, alkohol ya? Yeah. Jadi saya nak tanya tentang ragi. Ragi yang dijual di kedai itu, boleh dijadikan tapai, tempe, ada digaulkan dengan kacang jadi tempe, itu jadi padu ubi jadi apa, tapai. Dan dibuat roti pun digaulkan pada tepung dah jadi roti. Dan buat kepada tepung gandum jadi apam. Jadi apakah bahan ragi itu? Apakah dia ada mengandungi alkohol, Ustaz? Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti Rohani menyuarakan kebimbangan sedikit. Kadang-kadang kita tahu buat je makanan dan sebagainya. Jadi mewakili suara wanita mungkin penjual kuih dan sebagainya. Sedikit pencerahan daripada Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, ragi ni memanglah dia sebenarnya dalam istilah moden sains dipanggil yeast lah. Ataupun ada bahan-bahan dia asalnya daripada kulat ataupun bakteria kandungan dalam tu yang akhirnya dia akan apa kita kata membantu proses penapaian. Membantu proses fermentasi tadi ataupun proses peram tu untuk menghasilkan contohnya jadi sedap, jadi manis, jadi stabil dan seterusnya. Okey, secara umumnya ragi ni daripada sudut asalnya tak pernah ada rekod lagi lah. Orang letak dalam apa semua tu maka apa jadi mabuk kan, maka tak ada. Maksudnya kandungan yang digunakan itu daripada sudut ragi itu adalah bahan-bahan neutral semula jadi daripada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, daripada apa ni pokok-pokok tertentu, daripada tumbuhan, daripada buah-buah tertentu dicampur adungkan, dan juga ada bahan-bahan yang kita kata daripada sudut sainsnya masih lagi dalam ruang lingkup yang diharuskan. Jadi kita kata yang buat apam, yang buat apa kita kata tadi banyaklah kan yang boleh buat tapai dan sebagainya, maka dia tidak jadi masalah. Dan Majlis Fatwa Kebangsaan mereka bersidang pada tahun 1984 bincang tentang isu tapai ni. Maka kita kata daripada sudut asalnya, sebab tu kandungan tu lah daripada ragi tu lah, maka hukumnya adalah diharuskan. Walaupun dia punya kandungan tu tinggi kan, dia punya sampai 5% alkohol dia, tapi dia tak sampai memabukkan, tak simpan sampai seminggu ke kan. Biasa sehari 2 hari 3 hari tu dah sedap dah. Ada daun-daun tertentu akan digunakan. Maka yang tu proses tu secara neutral dan bukan proses pembuatan arak, maka dia adalah diharuskan. Jadi dia guna ragi ke ataupun bahan-bahan yang lain pun sebagai yeast tadi tu. Kalau konteks industri dia lagi besar lagi lah. Yeast tu diguna sampai berkilo-kilo. Ini mungkinlah 3 biji, 2 biji, lagi lebih kan jadi benda lain pula. Kan. Jadi kita kata asalnya harus, dan dia adalah daripada benda yang bukan memabukkan. Proses itu juga adalah betul. Masya-Allah. Orang ni kalau dah pandai masak Ustaz, letaklah macam mana pun insya-Allah apa menu pun masih sedap Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi berikutnya Ustaz, kita laju sikit. Kita ada sahabat kita yang bertanya berikutnya di Facebook. Ali bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah semua jenis alkohol haram dimakan tetapi boleh digunakan untuk mencuci dan membunuh kuman serta bakteria? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Bakteria pun kena juga Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada tuan yang bertanya. Jadi secara umumnya kita kena faham etanol ni bahan yang terhasil alkohol tu dia jadi etanol, dan etanol ni sebenarnya dia adalah racun. Dia kalau silap dan salah dia akan bawa kepada benda yang mudaratkan pula lah. Jadi sebab tu orang tak minumlah hand sanitizer kan, pembasuh tangan ataupun pencuci tangan dan sebagainya tadi. Tapi kalau dia itu dalam bahan makanan, maka dia buat tadi proses tadi, antaranya bahan utama dia tebu, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, maka yang tu tidak jadi masalah kalau makan lah. Daripada sudut pewarna dan seterusnya. Tapi yang ni bila dibincangkan tentang isu alkohol itu sendiri, kandungan bezanya, maka kita kata kalau alkohol tu tujuannya adalah untuk buat perkara yang haram, arak tadi, maka tak boleh gunalah dalam dalam pembasuh tangan ke, dalam apa ke dan sebagainya. Tapi kalau dia adalah tujuan untuk makan, untuk proses industri, dan memang kandungan itu telah pun disukat,
secara tulus dan juga ada pula persijalan daripada JAKIM. Sebab JAKIM pun akan semak ni berapa kandungan alkohol dia. Ni dalam sos ni berapa, dalam kicap ni berapa, dalam sekian-sekian berapa. Jadi yang tu dalam minuman berkarbonat contohnya, minuman tenaga, maka yang tu diluluskan atas dasar persijalan halal JAKIM. Jadi kita kata alhamdulillah lah, Allah kurniakan kita satu badan yang sangat hebat, JAKIM ini untuk pemantauan ni. Dan jangan syak, jangan ragu-ragu. Itu satu benda yang kita boleh untuk iktiraf dan kita gunakan insya-Allah. Rujuk kepada pakar-pakar terutamanya halal JAKIM. Dan hari ini Ustaz, bila sebut tentang rujukan ni, kita macam-macam rujukan kita dengan adanya kemajuan teknologi dan sebagainya. Hari ni TikTok pun dah jadi ustaz dah, masya-Allah tabarakallah. Jadi bukan tak boleh, jadi terkadang ada kesan-kesan ataupun mudarat terutamanya dalam hal berkenaan dengan hukum fiqh dan sebagainya. Cuma hari ni ada juga isu yang berkenaan dengan yang diajukan, yang diberikan penjenamaan semula kepada arak tu, iaitu ada satu minuman seperti Malta tu yang dipromosikan sebagai minuman isotonik ataupun tenaga, tapi dikilangkan oleh syarikat yang sama yang mengeluarkan arak ataupun alkohol. Apakah benar itu berlaku di negara kita, Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashirunna dan nasu min ummati yusammunaha bighairi ismiha. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih itu, akan datang di kalangan umat aku tersebar yang mana mereka ini menjenamakan arak dengan bukan namanya, nama baru. Mungkin nama uruk ke, tak tahulah kan. Jadi arak tu jadi dinamakan nama baru, tapi masih prosesnya sama, mungkin di bawah syarikat yang sama dan sebagainya. Maka pada waktu itu daripada sudut konsep panel, daripada fatwa dan sebagainya, JAKIM juga mereka menyatakan maka tidak boleh, tidak harus, tidak dibenarkan untuk kita menikmati. Walaupun mungkin dia kata, dia claim dia kata kandungan alkohol dan sebagainya, gini-gini, tapi dia ada produk sampingan. Produk utamanya arak, tapi produk sampingan tu ada. Maksudnya proses tu sama, tapi jalan akhir berbeza. Kita kata tetap perkara itu tidak dibenarkan. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang meragukan kamu, tak jelas, kepada perkara yang lebih jelas, yang tidak meragukan kamu. Jadi kita kata elaklah, banyak lagi minuman lain, cendol, apa lagi kan, lebih sedap kan, air tebu dan sebagainya. Maka ataupun air yang halal lah, ada perjalanan halal JAKIM, maka kita pergi kepada yang tu dan tinggalkan perkara, sebab kita nak jaga agama kita. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari daripada Nu'man bin Bashir, famanittaqa syubhat, siapa yang mana mereka ini menjaga, waman waqa fi syubhat waqa fi haram. Siapa yang letak dalam perkara-perkara syubhat, ragu, tak jelas sebagainya, dia akan membawa kepada jatuhnya kepada perkara yang haram. Yang itulah yang kita nak lindung, dan itulah kita nak jaga hati ibadah kita. Mudah-mudahan makanan yang masuk dalam perut kita, minuman sebagainya, kita jaga, perhatikan benar-benar yang daripada sumber yang halal, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi satu persoalan kepada kita, mudah-mudahan, dan hilang kekeliruan kita. Walhasil kita mengkaji dan juga kita berbicara topik tentang alkohol dalam makanan. Banyak lagi sebenarnya Ustaz akan kita bincangkan, soalan-soalan pun banyak lagi masuk Ustaz untuk kita raikan. Kita nak berjeda seketika, terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu dengan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus dia bersama dengan Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Salam Isra wal Mi'raj saya ucapkan kepada seluruh, utamanya para penonton Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru, bersama kita menghayati perjuangan perjalanan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani. Dan bagi Ustaz, kita masih lagi berbicara tentang alkohol dalam makanan, tajuk fiqh kita pada pagi ini. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Dan Ustaz, terkadang bila kita lihat polemik, terkadang banyak isu-isu yang berbangkit berkenaan dengan alkohol dalam makanan ataupun arak dalam makanan ni, terkadang ada kursus-kursus kulineri dan sebagainya, penjagaan makanan
yang kita tak nafikan, mungkin terkadang mereka terpaksa berbuat ataupun mengikuti kursus-kursus itu, dan kalau tak diletakkan alkohol dan sebagainya akan mungkin kurang markah dan sebagainya, mungkin tidak mengikut kepada piawaian yang diinginkan. Jadi sedikit bagaimana Islam melihat kepada perkara ini, Ustaz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu soalan yang sangat baik. Pertama sekali adalah badan penganjur lah. Maksudnya yang menganjur tu mungkin chef terkenal daripada hotel-hotel tertentu dan sebagainya. International. Saya pun chef juga. Tapi jadi benda lain lah. Masak kampung boleh lah. Chef Mustafa. Masya-Allah. Baik. Jadi kita kata secara umumnya dia punya asasnya dia sendirilah kena perbetulkan kaedah tu, dan saya faham ada sahabat-sahabat kita daripada kita chef Muslim ataupun hotel-hotel Islam dan sebagainya, maka mereka amat menekankan ataupun mengambil berat, menitik berat tentang isu berkaitan tentang proses masakan itu sendiri. Jadi pertama sekali yang tu. Yang kedua, kita ni memang minat masak. Mungkin kita punya kursus ataupun apa kena kursus dekat luar. Kita ambil culinary, kita ambil isu pastry apa semualah. Jadi waktu tu kita bila keluar, jadi yalah macam-macam jenis chef-chef international kan, daripada luar negara dan sebagainya, yang masak mungkin pejam mata je macam tu kan. Jadi masak contohnya kan. Jadi antara kadang-kadang tu terpaksa berhadapan dengan bahan-bahan yang digunakan. Daging tu mungkin halal, tapi dia kata kena campur sikit wine apa arak sebagainya untuk sekian-sekian. Jadi kita yang mengikuti ni secara umumnya kita kata kursus yang seperti itu dia di sana ada kelonggaran daripada sudut syarak. Cuma kita kata kalau terbaiknya kursus tu tak ada penyediaan arak lah. Tapi kalau kita dah tak boleh, tiba-tiba masuk rupanya ada guna arak, kita tak tahu, kata bagus, kata international, kata hebat, tapi rupanya guna arak juga. Jadi kita kata keadaan terpaksa itu kita dimaafkan. Tapi jangan balik tu pergi test pula dah. Pergi kat market cari mana wine yang jenis sama tu. Sedap pula. Sedap lah kan. Yang itu kita kata janganlah. Itu fatwa tak membenarkan, kajian panel hakim juga tidak membenarkan, dan kita kata peganglah pada badan berautoriti. Kalau boleh elakkan, tapi kalau dah tak boleh macam tu terpaksa pergi kursus tu nak buat macam mana kan. Jadi kita kata ada di sana ruang-ruang lah perbincangan daripada sudut fiqh itu sendiri. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan lagi Ustaz. Kita dalam keadaan meraihkan bulan Rejab ni Ustaz, peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada satu situasi peristiwa yang berlaku yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya salah minta tolong Ustaz luruskan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di offer ataupun diletakkan, diberikan ruang untuk sama ada arak ataupun susu Ustaz. Jadi ibrah di sebalik itu Ustaz, kerana kita pun bulan Rejab baru-baru ni yang berhormat Menteri Agama itu telah melancarkan kempen bulan solat, dan mungkin ada kaitan di sudut itu Ustaz dengan ibadah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, nama sama kan? Sahabat Nabi SAW, Sayyidina Anas bin Malik, memang riwayat daripada banyak sahabat yang menyatakan bahawa dalam riwayat Imam Al-Bukhari hadis sahih, antara benda yang Nabi SAW lakukan sebelum Isra Mi'raj tu adalah diberi pilihan untuk susu ataupun arak, dan Nabi memilih susu sebagai satu benda yang tuling, yang asal. Dan kita tengok dekat situ pun maksudnya agama kita ni membenci arak, agama kita tak membenarkan arak. Dan kalau kita tengok tadi kaitan dengan solat itu benda yang sangat akrab. Sebab tu arak ni dia adalah kebiasaan orang-orang jahiliah. Hatta Nabi bila berhijrah ke Madinah, kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, waktu tu larangan arak ni iaitulah dalam surah An-Nisa ayat 43 dan ayat sebelum-sebelum tu lagi cerita tentang bagaimana ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara, wahai orang-orang beriman jangan kamu hampiri salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Kan. Jadi sebenarnya itulah dipanggil tadarruj, proses berperingkat dalam hukum. Kenapa jadi macam tu? Kerana penduduk Madinah pada waktu tu setiap rumah tu ada 2-3 tong. Kan? Sebab tu dalam hadis Abu Talhah tadi kan, Abu Talhah kata kita guna semula daripada arak tu, apa kata kita buat cuka, Nabi tak bagi. Nak buang rugi nak buang rugi kan. Jadi di situlah menunjukkan bahawa bagaimana lemahnya imannya pada waktu itu. Maka dikatakan ayat itu turun hanya untuk kalau kamu lepas solat tak ada masalah, kamu boleh minum dan seterusnya. Sehinggalah Allah turunkan dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-90, Allah haramkan secara total. Dan antara peristiwa yang menarik yang biasa orang tuduh ni kan, orang tuduh Sayyidina Umar ni kaki minum arak. Sayyidina Umar ni kaki minum arak pada zaman Jahiliyah. Fitnah. Sebenarnya dalam riwayat Al-Hakim dan riwayat Imam Ahmad, Sayyidina Umar lah yang doa supaya diputuskan hukuman tuntas berkenaan dengan pengharaman arak. Bukan dekat solat je, bukan apa, bukan.
putus betul. Sehinggalah Allah turunkan surah Al-Maidah, antara kesan daripada doa daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi jangan sebarang tuduhlah. Kan, jadi kita kata ni ada ajaran tentu tuduh sahabat yang bukan-bukan. Jadi adalah perkara yang tidak sepatutnya. Jadi kita kata secara asasnya memang sangat ada kaitan dengan salat. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa, hifzul al-aqal tu, memelihara akal tu adalah satu benda yang sangat penting. Betul. Bahkan ada sahabat silap baca kan, la a'budu ma ta'budu, dia baca a'budu ma ta'budu kan. Patutnya aku tak sembah apa yang kamu sembah, tapi jadi tertukar aku sembah apa yang kamu sembah. Jadi di situlah antaranya fungsi akal dan daripada sudut pengharaman dan sebagainya tidak dibenarkan daripada sudut syarak dan agama kita. Jadi Allah tahu apa yang kita nak, Allah tahu nak pelihara jiwa kita, antara sebab itulah Allah mengharamkan arak. Tetapi alkohol ada perbincangannya seperti mana yang kita sebutkan tadi. Dan mungkin sebagai nasihat Ustaz kepada industri dan juga pengguna Ustaz, mungkin sedikit melibatkan alkohol ataupun arak. Industri dan juga pengguna adalah dua pihak yang saling memerlukan, sangat penting. Jadi di sudut pihak kita sebagai pengguna, consumer dan juga industri, mungkin ada peranan yang boleh dimainkan masing-masing sedikit. Baik. Yang pertama sekali sebenarnya kita tak mampu nak pergi lab, nak pergi tengok 0.0 berapa kan. Ada berapa kandungan berapa sekian-sekian, kita tak tahu. Maka sebab tu kita kena bergantung kepada orang agama, maksudnya orang yang ada tauliah, kepakaran, contohnya macam JAKIM, macam badan fatwa dan juga sebenarnya ada 50 lebih lagi badan fatwa berautoriti seluruh dunia yang diiktiraf oleh JAKIM. Masuk Thailand ada, Singapura ada, US, Australia dan seterusnya. Jadi kita kata itulah kita kena kongsi sikit lah. Kita tak boleh kita kata tak kira saya yang nak kena kaji ni. Sos ni masuk lab. Memang tak ada masa, memang kita banyak lagi kerja lain. Maka kita pinjam-pinjam lah kepada badan autoriti, kita tolong mereka, bergantung pada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada sudut industri sendiri, kita kata kena jujur. Kalau kata contoh ini memang alkohol memang terbukti, yang itulah yang memang daripada sudut untuk industri. Bukan arak letak sikit lah, ni campur, bukan. Maksudnya proses tu kena betul, kena tepat, dan itu juga memerlu kepada standard ataupun kaedah ataupun apa yang telah disebutkan oleh JAKIM dan juga kepakaran yang ada dekat Malaysia. Jadi itulah masuk konsep. Dan kita sebagai pengguna, kalau ada yang was-was, yang ragu-ragu, maka kita sebutlah pada hadis Nabi tadi, da'ma la yaribuk ila ma la yaribuk, hadis sahih, tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu, pergilah kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Dan dalam hadis disebut istaftat qalbak, tanyalah fatwa hati kamu. Ni macam tak okey ni, tak ada apa-apa, tinggalkan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab dan juga memberikan gambaran kepada kita. Dan terakhir Ustaz, sahabat Facebook kita, siapakah yang bertuah? Nur Asikin. Soalan terakhir untuk kita raikan di Facebook pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah kesannya kepada tubuh badan kita seandainya kita memakan makanan tersebut tanpa kita sedari makanan tersebut mempunyai alkohol di dalamnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Dan juga ini juga kita katakan sebagai satu kesimpulan akhirlah juga daripada Ustaz dengan kita raikan soalan daripada sahabat Facebook kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasul. Pertama sekali, hindarilah diri kita daripada perkara-perkara yang haram. Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi daripada Ka'ab bin Ujrah, kata Nabi SAW, la yarbu kullu lahmin nabatat minas suhfan nar aula bih. Tidak akan berjaya, tidak akan dapat keberuntungan bagi mereka yang mana setiap daging yang tumbuh daripada tubuh badan dia daripada sumber yang haram. Maka daripada hadis tu kita kena pastikan betul-betul setiap makanan, minuman ataupun perasa ataupun apa-apa sajalah, pastikan daripada sumber yang halal. Jangan tak cakna, buat tak tahu, buat lebih-lebih kurang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau silap makan tadi akan jadi mudarat dan sebagainya, kita kata secara umumnya dia adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala bukan ruang luar bidang kuasa kita lah. Maksudnya Allah akan menghukum kita ataupun sebagainya. Jawapannya tidak, kerana kita tersalah dan tersilap, kerana kita terlupa, tak alpa. Maka pada waktu tu mudah-mudahan kita taubatlah, ampunlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan, kebaikan dunia dan juga akhirat kita daripada perkara-perkara yang seperti ini. Yang pastinya cari yang halal, tinggalkan yang syubhah, dan penuhilah kehidupan kita dengan keberkatan daripada sumber-sumber yang halal, insya-Allah. Insya-Allah, tabarakallah. Dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, pelantikan telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Mencari yang halal itu fardu bagi sekalian umat Islam, dan juga jauhilah kita, usaha untuk kita jauhi yang syubhah dan juga yang haram, dan pastikan kita merujuk kepada badan yang berautoriti. Kalau di Malaysia kita ada Halal JAKIM, insya-Allah. Jangan merujuk kepada rujukan yang sembarangan. Dan terakhir kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa
berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal muslimat wa mu'minina mu'minat ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah diri kami daripada perkara yang syubhah, daripada perkara yang haram, dan dekatilah kami daripada perkara yang Engkau berkati dan perkara yang halal di sisimu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tanyalah Ustaz mengucapkan jazakallah khair kepada Fadil Ustaz Mustafa Zuki dan kepada para penonton yang menonton kita pada pagi ini. Esok sebagaimana biasa jam dan juga waktu yang sama kita akan bersama dengan Da'i Azrin selaku moderator dan juga Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul untuk sirah kisah 25 Rasul Nabi Sulaiman alaihi salam bahagian yang pertama. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz. Terima kasih sekali lagi ya Fadil Ustaz atas kesudian bersama-sama dengan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Semoga Allah Taala memanjangkan usia Ustaz. Amin. Dalam ketaatan kepada perintah Allah, diberikan, ditambahkan ilmu pengetahuan untuk terus membimbing kita semua. Amin. Saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah.